Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Fazril Hisham Afandi dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Khamis 13 Oktober. Sarawak berada pada kedudukan yang baik untuk menarik pelaburan asing berkaitan potensi kuasa hidronya yang besar. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, kapasiti penjanaan tenaga boleh diperbaharui Sarawak telah memberi kelebihan dalam menarik pelabur asing berbanding pesaing serantau lain. Langkah ini juga katanya selari dengan dunia yang menghadapi krisis perubahan iklim ke arah tenaga boleh diperbaharui. Jelasnya penjanaan tenaga hidro Sarawak dengan jumlah kapasiti 3,452 megawatt yang membolehkan negeri menyediakan tarif paling kompetitif di rantau ini juga memberi kelebihan kepada pelabur. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata demikian pada majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara Pertama, Ferroalloy Sdn Bhd dan Kerajaan Sarawak bernilai $600 juta atau 2.8 bilion ringgit di Tokyo. MOU ini bagi mengembangkan kemudahan peleburan ferroalloy dan ferrosilikon sedia ada di Taman Perindustrian Samalaju di Bintulu, yang pertama daripada kemudahan sedemikian di Malaysia. Premier Sarawak dan anggota delegasinya terbang ke Ibu Negara Jepun pada Isnin lepas bagi lawatan kerja rasmi selama seminggu untuk mengambil bahagian dalam forum hidrogen yang dianjurkan oleh Kerajaan Metropolitan Tokyo. Forum ini bertajuk Time to Act ialah pergerakan perubahan iklim yang bertujuan meneroka penggunaan hidrogen yang lebih luas sebagai bahan api bukan fosil dan bebas pelepasan. Turut hadir Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Mazuki, Pengerusi Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak Tan Sri Datuk Ahmad Dr. Abdul Aziz Datuk Hussein dan Timbalan Ketua Perwakilan Kedutaan Malaysia Nur Azam Muhammad Idrus. Terdahulu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menerima kunjungan hormat pengurusan sebuah lagi syarikat Jepun, Marubeni Corporation, yang memberi taklimat tentang operasi syarikat dan bidang yang berpotensi untuk bekerjasama dengan Sarawak. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak mahu jawatankuasa di peringkat bahagian dan daerah mempertingkat persiapan menghadapi kemungkinan kejadian banjir susulan monsun timur laut yang akan datang. Timbalan Premier Datuk Amar Douglas Ugah Embas yang juga pengerusi JPBN Sarawak berkata, ini termasuk memastikan stok bekalan makanan dan barangan keperluan asas lain yang mencukupi di pangkalan hadapan. Katanya jabatan berkaitan yang merupakan ahli JPBN harus mempersiapkan kemudahan dan tenaga manusia yang diperlukan. Datuk Ahmad Douglas berkata demikian selepas menghadiri taklimat mengenai situasi banjir di negeri ini bertempat di Wisma Bapa Malaysia Petrajaya Kuching. Pada masa yang sama, Datuk Ahmad Douglas yang juga Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Pelabuhan berkata beliau telah mengarahkan Jabatan Kerja Raya memberi perhatian khusus kepada sebarang kemusnahan jalan yang berlaku dan jalan yang telah atau berkemungkinan boleh terputus akibat banjir. Sementara itu, Jabatan Meteorologi meramalkan hujan berterusan akan melanda beberapa bahagian di negeri ini bermula hari ini hingga Jumaat. Kawasan ini termasuk daerah Daro, Matu, Dalat dan Mukah dalam bahagian Mukah, bahagian Bintulu, daerah Subis, Beluru, Miri dan Marudi. Kawasan ini termasuk daerah Daro, Matu, Dalat dan Mukah dalam bahagian Mukah, bahagian Bintulu, daerah Subis, Beluru, Miri dan Marudi di bahagian Miri serta bahagian Limbang. Sehubungan itu, mereka yang tinggal berampiran sungai diminta mengambil langkah berjaga-jaga. Dalam perkembangan sama, sebanyak 120 pek bantuan bakul makanan diserahkan kepada 530 penduduk terjejas banjir di Miri semalam. Pemangku Ketua Bomba dan Penyelamat Zon 6 Miri, Penguasa Bomba Kanan 2, Ahmad Nizam Sapai memberitahu yang melibatkan penduduk di Kampung Long Bemang, daerah Telang Usan, Baram. Ujar Ahmad Nizam, bantuan kepada penduduk yang tinggal di tingkat 2 di kediaman masing-masing itu telah diagihkan oleh 22 orang anggota yang menggunakan 7 buah perahu panjang. Jelas beliau, pasukan bomba dan penyelamat Marudi yang ditempatkan di lokasi terbabit juga telah diarah untuk memantau keadaan dan trend air dari semasa ke semasa. Beliau juga menasihati penduduk supaya memastikan peralatan elektrik di kediaman masing-masing ditutup. Setakat ini, tiada perpindahan penduduk direkodkan di daerah Telang Usan. Projek pembaharuan Bandar Sibu akan menjadi sebuah projek pembaharuan bandar terbesar di Sarawak. Ini kerana ia akan melibatkan aspek seperti penyediaan perumahan mampu milik dan menyelesaikan masalah banjir di bandar itu.
Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kuhian berkata reka bentuk projek itu kini masih di peringkat awal, namun ia akan melibatkan kawasan seluas lebih 202 hektar. Jelasnya daripada keluasan itu sekurang-kurangnya 20.2 hektar tanah akan dijadikan tasik takungan air hujan, memandangkan keadaan di Bandar Sibu yang terletak lebih rendah dari paras sungai. Selain tasik takungan itu, beliau mendedahkan pelan induk projek itu juga akan merangkumi pembinaan sebanyak 2,000 buah rumah mampu milik kepada penduduk yang bakal dipindahkan untuk projek itu. We will need to build affordable houses for all these people. Otherwise, all these houses you take, 2,000 houses you take, orang Sibu mana tinggal. Right, so it's quite a complicated plan. Beliau berucap semasa majlis penyerahan skim bantuan deposit perumahan dan program Rumah Spektra Mutiara yang diadakan di Sibu. Pada majlis itu, beliau turut menyerahkan skim bantuan sewaan Sarawak dan surat kelulusan permohonan pinjaman bahan-bahan binaan rumah panjang. Satu kajian berkaitan masyarakat menua di Sarawak akan diadakan secara lebih fokus pada tahun depan. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, kajian tersebut diperlukan dengan kadar segera untuk mengetahui lebih komprehensif mengenai masyarakat tersebut ke arah merapatkan jurang keperluan dan perkhidmatan sedia ada. Supaya apabila kita dah mencapai an age nation by 2030 dan untuk Sarawak by 2028, some of the gaps that will be the gaps that are found through this study, melalui kajian ini nanti dapat kita pastikan diatasi. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Simposium Kebangsaan Kesejahteraan Psikologi 2022 menelusuri SDG 3 ke arah Keluarga Malaysia Bahagia anjuran Universiti Malaysia Sarawak di Kota Samarahan. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Seri Fatimah menggalakkan lebih ramai masyarakat Sarawak mengambil bidang psikologi sebagai kerjaya, memandangkan terdapat keperluan untuk meningkatkan jumlah sedia ada. Dalam pada itu, beliau memberitahu menurut laporan kajian kesihatan dan morbiditi kebangsaan pada tahun 2015, prevalence isu kesihatan mental di negeri ini adalah yang keempat tertinggi di Malaysia pada kadar 35.8%. Katanya prevalence adalah lebih tinggi di luar bandar dan dalam kalangan Bumiputera dengan kemurungan merupakan masalah yang lazim. Datuk Seri Fatimah turut memberitahu 35% adalah dalam kalangan remaja 16 tahun ke atas, manakala 16% di bawah umur 15 tahun. Simposium 2 hari tersebut antara lain bertujuan menjadi satu platform dalam mengetengahkan aspek kepentingan penjagaan kesejahteraan psikologi dalam mendepani cabaran kesihatan mental khususnya semasa memasuki fasa endemik COVID-19. Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP dijangka menampilkan 6 calon baru pada pilihan raya umum ke-15. Setiausaha Agung parti itu, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata ia akan melibatkan kerusi di Bandar Kuching, Stampin, Miri, Sibu, Lanang dan Sarike. Walau bagaimanapun, SUPP menyerahkan kepada pengerusi Gabungan Parti Sarawak GPS, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg untuk membuat keputusan. Selain calon-calon baru, pihaknya juga menyerahkan kebijaksanaan Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari sama ada untuk mengekalkan penyandang Ahli Parlimen Serian Datuk Sri Richard Riot Jaim bagi mempertahankan kerusi itu pada PRU akan datang. Beliau yang juga Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan menyatakan perkara demikian dalam sidang media Cats Around the World 2022 bersempena Miss Tourism International World Final di Kuching.
Bagi acara antarabangsa itu, Datuk Sebastian berkata kira-kira 60 ekor kucing dari seluruh negeri akan berkumpul pada 19 dan 20 November depan. Beliau percaya acara unik itu akan menarik penggemar-penggemar haiwan peliharaan itu bukan sekadar di Sarawak tetapi juga seluruh negara. Penglibatan pengundi muda pada pilihan raya umum ke-15, khususnya di Limbang, diyakini tidak akan melibatkan sebarang peralihan pengundi. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail yakin pengundi-pengundi muda bijak dan matang untuk memilih wakil rakyat mereka. Sebenarnya mereka pun sekarang ni kematangan sekarang ni sudah cepat matang. Mereka boleh memikirkan siapa yang patut, siapa yang dapat, siapa yang mampu untuk memerintah negeri dan memerintah negara. Beliau yang juga Timbalan Menteri Industri, Makanan dan Komoditi dan Pembangunan Wilayah berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri majlis penyampaian geran projek kecil luar bandar bagi Dun Bukit Kota di Limbang. Datuk Dr. Abdul Rahman berkata beliau selaku Ketua Cawangan Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Bukit Kota akan mengaktifkan jentera parti bagi mengatur gerak kerja menerusi kerjasama PBB Cawangan Batu Danau pada PRU nanti. Paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 13 Oktober. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.